Assalamualaikum. Untuk tugasan pengurusan sumber perikanan kali ini, kami diberi tugasan bulan untuk melakukan satu assignment kegiatan tentang sektor di bawah perikanan. Perikanan juga merupakan satu aspek yang merangkumi spesies krustasiaa, ikan, bivalva serta berkaitan dengan sumber-sumber maritim. Kepupusan dalam sumber perikanan Malaysia ni amatlah teruk dan perlu diterapkan di segelintir kalangan masyarakat Malaysia. Tugasan ini kami pergi ke satu tempat, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, iaitu di Pulau Kambing, pada pukul 6 pagi untuk menemu ramah seorang nelayan. Apakah jenis bot yang digunakan, kemudian jenis peralatan apa, and then kita nak tengok cara dia kendalikan macam mana, and then ikan apa yang menjadi perkilaan untuk orang ramai. So, objektif kali ini adalah untuk kita kaji pengurusan sumber perikanan, and then kita nak kaji lagi apakah kelebihan sesuatu bot perikanan itu, and then untuk lagi paling penting adalah kita untuk mengetahui sumber perikanan yang penting di dalam Malaysia. Jenis kapal yang nelayan menggunakan ialah kapal bubu. Jenis peralatan yang mereka menggunakan untuk tangkap ikan ialah bubu, kerana mereka gunakan kapal bubu. So, kos anggaran untuk pembuatan tu ialah satu bubu kos RM400. So, mereka gunakan 74 bubu yang menjadi totalnya RM29,600. Kapal tersebut melebihi RM125,000. Cara mengendalikan hasil tangkapan mereka, mereka simpan semua tangkapan dalam peti dek kapal di bahagian depan kapal, dan lepas tu meletakkan ais untuk yang banyak pada bawah dan taburkan hasil tangkapan dalam peti dek. Bycatch pula, mereka tiada banyak bycatch dengan kapal bubu. Mereka target spesies yang mereka nak saja. Saya akan menyambung pembentangan daripada aspek kelemahan, iaitu daripada segi penyimpanan hasil, pengendalian dan juga keselamatan. Ruang penyimpanan tangkapan yang terlalu padat dengan ikan tidak terlalu kecil cukup sederhana. Pengendalian dilakukan secara teratur dan tangkapan disimpan dengan sempurna, iaitu di bawah peti kapal. Ikan disusun di dalam kotak dan pada setiap lapisan diletakkan ais, barulah ikan sehinggalah ke atas. Keselamatan juga amat dalam kelas bawahan, iaitu tiada pelampung keselamatan disediakan dan digantung di tepi bot. Para nelayan tiada baju keselamatan semasa berlayar dan menangkap ikan. Keselamatan setiap bot amat tidak memuaskan dan boleh memberi risiko yang tinggi kepada para nelayan. Seterusnya adalah cadangan penambahbaikan bagi kelemahan yang dijumpai. Pertama, meletakkan sistem keselamatan yang utama seperti jaket keselamatan, pelampung dan juga alat navigasi sistem. Tujuannya adalah untuk mengurangkan risiko pekerjaan nelayan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafiqah Syahirah binti Rosdi. Nombor matrik di 57478. Saya akan menerangkan tentang pengenalpastian musim. Pada musim tergujo, hanya kapal berkuasa besar sahaja yang akan pergi menangkap ikan dan bot-bot kecil tidak dapat ke laut akibat ombak dan cuaca yang kurang baik. Pada setiap bulan, musim berbeza dan hanya sesetengah spesies tertentu sahaja yang naik. Contohnya, pada musim ini, kapal bubu hanya mencari ikan krisi sahaja. Seterusnya, pada bulan Disember hingga Mac adalah musim mencadat sotong. Akhir sekali, nelayan akan mencadat sotong di kawasan tertentu seperti Pantai Tok Jembar dan Kampung Gong Balai di Terengganu. Untuk inovasi yang diterapkan, inovasi yang digunakan oleh nelayan di kawasan tersebut ialah GPS pada alatan tangkapan mereka. Tujuannya ialah untuk mudah mengesan dan mengetahui lokasi serta kedudukan alatan mereka.
Lokasi penjualan ikan ialah di Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Pulau Kambing, poskod 21200, Kuala Terengganu, Terengganu. Kebersihan kawasan jualan adalah juga antara aspek yang perlu dipentingkan dalam pengurusan sumber perikanan. Pertama sekali, kawasan jualan tidak teratur dan mempunyai bau yang kurang menyenangkan bagi orang awam. Seterusnya, terdapat lumut di kawasan pendaratan ikan dan terdapat sisa-sisa ikan yang tertinggal. Ketiga, sisa ikan dibuang terus ke dalam laut dan tidak sempat dipelupuskan sisa ikan yang disediakan. Keempat, air saliran sisa ikan yang tidak disalurkan dengan baik melalui aliran yang betul menyebabkan kawasan tersebut agak berbau. Dan akhir sekali, ikan dan sotong tidak diletakkan di dalam satu tong yang sama untuk mengelakkan kesegaran dan mengurangkan bau yang busuk apabila disatukan. Seterusnya adalah mengenal pasti kesegaran ikan. Pertama sekali, kesegaran ikan dapat dikenal pasti dengan melihat kepada insang yang berwarna kemerahan dan bau yang agak ringan dan sedikit kuat jika jalur insang dinaikkan kerana bau hanyir pada ikan menunjukkan ikan sudah lama. Kedua, mata ikan juga menonjol, terang warnanya dan luas menunjukkan ikan disimpan dengan baik. Ketiga, sisi ikan dan badan yang bersinar dan berkilat warnanya. Dan akhir sekali, ikan yang diangkut dari kapal lebih banyak terjual kerana faktor kesegaran yang tinggi. Penambahbaikan yang perlu dilakukan di kawasan jualan ialah memperluaskan tapak kawasan jualan ikan bagi mengurangkan kesesakan orang awam. Menyusun kotak-kotak jualan di satu tempat, penyimpanan dengan teratur supaya tidak bersepah. Seterusnya, memperbesarkan kawasan pendaratan ikan bagi kapal-kapal yang berlabuh kerana ianya merupakan tempat pendaratan yang utama di Terengganu. Akhir sekali, membaik pulih saluran air untuk menyalurkan air sisa ikan dengan baik supaya lantai tidak terlalu basah. Untuk kesimpulan, berdasarkan tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah kami dapat melihat bagaimana kaedah atau cara pengendalian ikan semasa proses DJT pendaratan perikanan setelah ditangkap pada awal pagi di laut dan akhirnya ke pasar tani atau kedai runcit untuk dijual kepada pelanggan. Berdasarkan tugasan, kami telah menemu ramah beberapa nelayan yang menggunakan kapal bubu yang dimiliki oleh mereka sendiri di Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Pulau Kambing, Kuala Terengganu pada jam 6 pagi. Antara perkara yang ditanya kepada nelayan tersebut adalah mengenai penggunaan kos, cara pengendalian dan tahap keselamatan setiap individu yang terlibat. Bukan itu sahaja, kami telah membuat pemerhatian di kawasan tersebut dari segi kebersihan, tahap kesegaran ikan yang dijual serta keadaan atau suasana yang terdapat di kawasan tersebut. Justeru, dapat disimpulkan bahawa kos yang diperuntukkan untuk sebuah kapal nelayan adalah tinggi. Sekian untuk selesai dari kumpulan saya. Terima kasih.